A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat kembali bertemu untuk kita menyambung dan meneruskan kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang akan kita pelajari, yaitu kitab yang bertajuk Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diambil daripada kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, daripada kitab besarnya iaitu kitab Tahzib Al-Asma' wal Lughah. Dan sebelum membicarakan isi kandung kitab tersebut, kita memulainya terlebih dahulu dengan mukaddimah, iaitu beberapa pengantar penting sebelum mempelajari kitab tersebut, iaitu dengan mengetahui tentang 10 asas ataupun prinsip penting di dalam hal yang terkait tentang urusan ilmu, yang mana 10 perkara tersebut dinyatakan oleh Al-Imam As-Sabban rahimahullah dalam nazam syairnya, yang mana kita telah menjelaskan pada pengantar yang pertama, iaitu pada 3 perkara, ya, daripada 10 perkara ataupun 10 asas. Al-Imam As-Sabban rahimahullah merumuskannya dalam nazam syairnya 10 prinsip penting dalam mempelajari sesuatu ilmu, yang mana 10 perkara itu adalah perkara yang dijelaskan, dihuraikan ataupun disebut dalam apa saja ilmu yang dipelajari yang hendaknya diketahui oleh seseorang. Sebagaimana kata beliau rahimahullah, inna mabadi'a kulli fannin asyara. Ya, sesungguhnya bahawasanya prinsip ataupun asas, ya, setiap ilmu, apa saja ilmu itu, terdiri daripada 10 prinsip, 10 perkara ataupun 10 asas, 10 bidang, 10 perkara. Iaitu yang pertamanya adalah al-haddu wal mawdu'u thumma ats-tsamarah. Yang pertama adalah ta'rif ataupun definasi. Yang kedua adalah mawdu', tajuk yang dibicarakan. Thumma ats-tsamarah, kemudian buah daripadanya ataupun faedah mempelajari ilmu tersebut. Kemudian yang keempat adalah wa fadluhu, iaitu kelebihan, keutamaan. Wa nisbatun, ya, wal wadi'. Nisbah ilmu itu berbanding dengan ilmu yang lain, bagaimana kedudukannya, ya, maknanya keutamaan dia, kelebihan dia. Dan juga siapa yang, ya, meletakkan dasar ataupun yang mula memunculkan disiplin ataupun bidang ilmu tersebut. Kemudian seterusnya wal ismul istimdadu hukmus syari'. Namanya, ilmu itu nama apa? Tajuk. Nama tadi tajuk ni nama. Namanya tempat ambilannya. Ya, sumber
ilmu tersebut. Dan hukum mempelajarinya dari sisi syariat. Wajibkah, sunatkah, haruskah? Kemudian masailun, permasalahan atau perbahasan dalam ilmu tersebut. Wal ba'du bil ba'di, dan satu sama lain saling melengkapi. Ilmu tersebut, ya, dia saling lengkap melengkapi. Maknanya sumber-sumber rujukan itu saling lengkap melengkapi. Kemudian wa man daral jami'a hadza syaraf. Ba'd tadi ada terjatuh, iaitu masailun wal ba'du bil ba'd tafa. Okey, kemudian yang terakhir kata Imam As-Sabban rahimahullah, wa man daral jami'a, sesiapa yang mengilmui kesemuanya, dia tahu, menguasai semua 10 perkara tu, hadza syaraf, ya, maka dia akan mendapat kemuliaan. Jadi 10 perkara ini dalam apa saja bidang ilmu yang kita pelajari, maka seseorang itu akan meraih kemuliaan. Maknanya dia akan menguasai ilmu tersebut. Baik, sekarang kita akan masuk pada penjelasan yang keempat daripada 10 asas prinsip penting, ya, dalam mempelajari ilmu yang terkait tentang sirah nabawiyah. Jadi kita aplikasikan 10 kaedah ini, 10 prinsip ini pada bidang ilmu yang akan kita pelajari nanti, iaitu tentang sirah nabawiyah, ya, perjalanan hidup Nabi SAW. Dan kita telah jelaskan 3 perkara, iaitu tentang nama, tentang takrif ataupun maksud ataupun definisi tentang sirah dari sisi bahasa dan juga istilah. Kemudian tajuk, fokus atau inti perbahasan atau perbicaraan tentang sirah tu bicara tentang apa. Baik, sekarang kita masuk, iaitu prinsip yang keempat, faedah mempelajarinya. Apa faedah kita mempelajari tentang sirah Nabi SAW? Apa yang kita dapat? Sebagaimana yang saya sebut semalam, return of learning. What in it for me? Ya, belajar ni untuk apa? Faedah apa kita belajar? Banyak pelajaran yang kita belajar, terkadang ada yang kita pelajari itu tidak berdatangkan apa-apa, sia habis masa. Adapun mempelajari sirah Nabi SAW ni ada faedah tak? Sudah pasti. Ya, apa faedahnya? Yang pertamanya, faedah kita mempelajarinya adalah kita telah menunaikan dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan juga perintah Rasul Nabi SAW dalam Al-Hadis. Kerana perintah Allah Ta'ala untuk kita mengakrabkan diri kita dengan Rasulullah SAW. Tentu untuk mengakrabkan diri dengan Nabi SAW, wajib kita mengetahui tentang pribadi Nabi SAW, perjalanan hidupnya. Ya. Kerana Nabi SAW adalah sebagai sumber agama yang menyampaikan agama ini kepada umat manusia. Baik, yang keduanya adalah sebagai bukti benar dan sungguhnya cinta kita kepada Nabi SAW. Salah satu bukti kesungguhan, kebenaran dan bukti cinta sejati kepada Nabi SAW. Yang ketiganya adalah sirah Nabi SAW adalah realisasi ajaran Islam itu sendiri. Bagaimana kita akan dapat mengetahui agama ini dengan benar, menyeluruh, tepat, kalau kita tidak mengetahui tentang pembawa agama ini sendiri, penggawa, iaitu Nabi SAW. Maka hendaknya kita ketahui tentang perjalanan, sejarah, kehidupan Nabi SAW. Kemudian, ya, kita dapat mengetahui tentang citra manusiawi Nabi SAW. Nabi SAW seorang manusia, ya, dengan segala sisi-sisi kemanusiaan, kelebihan dan kekurangan. Ya, cuma yang membezakan Nabi SAW berbanding dengan manusia yang lain adalah Nabi SAW adalah, iaitu Rasul yang diistimewakan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk umat manusia mendengar, mengikuti, meneladani dan taat kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 10. Baik. Adapun secara umumnya, secara komprehensifnya, faedah mempelajari tentang sirah Nabi SAW ini, ya,
kalau kita melihat kepada paparan ataupun rangkuman yang termaktub dalam secara lengkap dalam perjalanan hidup Nabi SAW. Yang pertama, kita akan memahami latar belakang dan keadaan dunia sebelum kelahiran Nabi SAW yang berkaitan erat dengan pembentukan sejarah umat manusia selanjutnya. Di landscape dunia tu pasti akan dibicarakan. Jadi kita akan mengetahui situasi sebelum Nabi SAW diutuskan, semasa dan sesudah. Bagaimana keadaan umat manusia. Betapa sebelum itu manusia berada dalam keadaan yang sangat kronik. Berada dalam situasi kesesatan dan kemuncak. Berada dalam zaman kegelapan di pelbagai belahan dunia. Dan ketika Nabi SAW diutuskan, kemudian sesudah Nabi SAW wafat, bagaimana dunia telah berubah. Landscape itu telah berubah dengan beransur-ansur tergeser segala kegelapan, kesyirikan dan pelbagai lagi cara hidup yang tidak berjalan di atas aturan Allah berubah. Dan begitulah seterusnya. Dunia ini makin lama makin tergeser tirai kegelapan itu dengan munculnya sinar cahaya hidayah. Agama ini tersebar ke seluruh dunia. Yang kedua, mendapat gambaran keteladanan tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan manusia yang terbaik, yang menjadi sumber pertama dan utama kehidupan manusia sejagat. Daripada siapa? Nabi SAW. Yang ketiga, faedahnya adalah mendapat panduan yang dapat membantu. Kita dapat panduan dan gambaran yang dapat membantu kita di dalam memahami kitab Allah. Kerana banyak di antara ayat-ayat Al-Quran dapat difahami dan ditafsirkan dengan jelas maksudnya melalui peristiwa-peristiwa yang pernah dilalui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kerana sumber yang paling utama yang menjelaskan tentang sirah Nabi SAW adalah Al-Quranul Karim itu sendiri. Itu sumber primer nombor satu. Nanti akan datang jelas, iaitu sumber ilmu sirah ini. Yang keempat, kita dapat mengumpul sekian banyak pengetahuan Islam yang benar, baik dari segi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, hukum hakamnya dan sebagainya. Kita dapat lihat dalam paparan perjalanan hidup Nabi SAW. Yang seterusnya, faedahnya adalah kita dapat memiliki contoh nyata tentang cara-cara pembinaan sebuah keluarga, masyarakat dan negara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu bagaimana melaksanakan fungsi dan tugas manusiawi di dunia, di atas permukaan bumi ini. Yang pertama, sebagai pemimpin. Bagaimana nak memimpin, mentadbir urus sebuah keluarga sampai bernegara, sampai dunia. Sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, Allah ciptakan manusia ini untuk menjadi khalifah. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tak cukup menjadi pemimpin dan ada yang dipimpin, kemudian gabungan keduanya berfungsi untuk apa? Mengatur dan mengurus dunia. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dan dialah Allah yang menciptakan manusia itu, iaitu Adam AS, manusia pertama daripada tanah. Yang kemudiannya tujuannya di antaranya untuk apa? Memakmurkan dunia. Jadi kita dapat melihat dua sisi ini. Penegakkan ubudiyah kepada Allah dan penegakkan dalam pemakmuran dunia menerusi perjalanan hidup Nabi SAW. Contoh nyata, terang, bagaimana Nabi SAW mengajar umatnya tentang hubungan dia dengan Allah Ta'ala dan hubungan dia dengan dunia ini. Bagaimana harus bersikap dan bertindak serta berbuat. Kemudian faedah lain, kita akan dapat pengetahuan dan juga dorongan agar kita berupaya menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sunnah-sunnah Nabi SAW, bagaimana kita mengatur kehidupan keseharian yang banyak dilupakan dan dipandang ringan oleh sebahagian besar umat Nabi SAW, khususnya di zaman ini. Bahkan tak diajar, tak dijadikan silibus kehidupan. Daripada masuk tidur, bangun tidur, sepanjang 24 jam itu ada perincian. Setiap perbuatan itu ada sunnahnya. Dan Nabi SAW menunjukkan itu. Dalam perjalanan hidup Nabi SAW kita akan temui
Ya, bagaimana Nabi SAW mencontohkan kepada kita hal-hal tersebut. Sehingga dikarang kitab-kitab sebagaimana yang telah kita sebut, iaitu sirah itu membahaskan secara komprehensif, secara menyeluruh, dan ada yang secara terfokus pada tajuk-tajuk tertentu seperti tentang adab dan akhlak, ditulis tentang bab khusus, buku khusus. Ditulis tentang amalan-amalan sunnah, ditulis kitab khusus. Ya, ditulis tentang doa-doa, ya, khusus. Ditulis tentang selawat-selawat Nabi SAW, khusus buku-bukunya itu. Tak terhitung cabang-cabang disiplin ilmu yang keluar daripada pribadi Nabi SAW. Ya, tentang doa dan zikir-zikir khusus. Semisal kitab Al-Azkar, ya, semisal kitab Hisnul Muslim, seperti semisal kitab iaitu juga tentang zikir dan doa yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Begitulah banyak. Ditulis buku tentang khusus tentang peperangan, ya, maghazi, tentang peperangan Nabi SAW, ya, dan pelbagai lagi. Jadi betapa perlunya kita dan berhajat pada kitab-kitab ini yang hendaknya memenuhi perpustakaan di rumah kita. Untuk apa? Untuk kita menggunakan masa yang Allah kurniakan, dan Allah bagi kita masa banyak untuk kita membaca kitab-kitab tersebut. Dan kita akan mendapat nikmat yang sangat besar, dan kita akan merasa keindahan hidup ini berada di bawah bayangan, naungan Allah Ta'ala dengan mendapat kecintaan. Kenapa? Kerana kita menyintai Nabi SAW. Ya, kerana Allah Ta'ala mengingatkan kita di dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga, ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu menyintai Allah, maka hendaklah kamu ikut aku. Saya kamu akan mendapat kecintaan dan pengampunan daripada Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bukti cinta. Ya, bagaimana nak ikut Nabi SAW? Kalau tak mengetahui apa saja yang dibuat oleh Nabi SAW, apa saja yang disarankan oleh Nabi SAW untuk diteladani. Salah satu sumbernya adalah sirah Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala juga, ya, mengingatkan kita tentang kewajipan kita mencontohi Nabi SAW. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, ila akhir ayat. Sesungguhnya telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, panutan contoh keteladanan yang agung, yang terbaik bagi kamu, yaitu mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Ini adalah contoh 2 ayat daripada sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang, ya, hak Nabi SAW yang hendaknya kita tunaikan. Ya. Yang mana semalam kita telah sebut tentang 10 hak Nabi SAW. Salah satunya adalah tentang mempelajari sirah Nabi SAW. Kemudian seterusnya faedahnya adalah dapat mencontohi Nabi SAW dalam menjalankan tugas-tugas dakwah, mengajak dan menyeru manusia kepada Islam. Dan memang sirah Nabi SAW syarat dengan perkara ini. 13 tahun Nabi SAW berada di bumi Mekah, siang malam berdakwah dengan menggunakan pelbagai pendekatan, cara, ya, dan dengan uslub yang pelbagai, ya, dan mengikut fasa-fasa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kerana dakwah itu adalah tauqifiyah. Nabi SAW tidak memandai-mandai dalam urusan berdakwah. Ya, kalau menggunakan kaedah memandai-mandai, tentu Nabi SAW akan menggunakan pelbagai kaedah yang digunakan oleh manusia. Menggunakan kaedah muzik, hiburan, seni lakon, seni lawak, ya, untuk menarik manusia. Dan memang guna kaedah itu akan pull the crowd. Manusia akan ramai kerana manusia suka dalam situasi itu. Sampai sekarang, buat konsert, buat hiburan, buat nyanyian, buat kasidah, penuh orang datang. Tapi Nabi SAW tidak menggunakan cara seperti itu. Kerana itu adalah cara-cara orang kafir, cara-cara orang jahiliah, cara-cara manusia yang lagho. Ya. Dan cara itu digunakan oleh siapa? Digunakan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir jahiliah.
orang Quraisy. Ketika mana Nabi SAW menyampaikan Al-Quran, mereka datang buat konsert, datangkan penyanyi untuk menyaingi dan menandingi, menghalang, mengganggu-gugat dakwah Nabi SAW. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Luqman ayat kedua kalau tak silap. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith, dan seterusnya. Para mufassir menafsirkan salah satunya seperti apa yang kita sebut tadi. Jadi dakwah itu adalah tauqifiyah, ikut cara Nabi SAW. Ya. Dan ingat, dakwah itu bukan pull the crowd, bukan nakkan numbers, bukan. Dakwah itu menyampaikan. Adapun nombor, bilangan, ramai sikit yang menerima, itu urusan Allah Ta'ala. KPI dia tidak diukur kejayaan dari sisi kuantiti, no. Diukur dari sisi penyampaian. Sudah disampaikan ke? Sebab itu Nabi SAW berwasiat kepada umatnya, balighu anni walau ayah. Tidak ada kewajipan bagi kita untuk diukur prestasi kita dengan ramainya orang yang menerima, mendengar dan menerima. Bahkan apa yang berlaku di sepanjang sejarah, yang menerima sedikit, yang menentang tu yang mendominasi. They are the mainstream. Until today, until hari akhirat. Dan Allah telah paparkan pengajaran berguna ini pada dakwah yang pertama, Nabi Nuh AS. 950 tahun berdakwah siang dan malam, lailan wa naharan. Bukan mereka itu makin mendekat, makin menerima, bahkan makin menjauh, bahkan memperolok, mempermainkan, mempersenda-senda, bahkan mengingkari, bahkan menentang, bahkan berani pula mencabar Allah Ta'ala yang mengutus Nabi Nuh AS. Berapa bilangan? Para mufassir menyebut tak sampai pun 100 orang yang menerima dakwah Nabi Nuh AS. Nearly, approximately only 100 sepanjang 950 tahun. Kalau round figure, 100 orang equal to 1000 tahun. Maknanya 10 tahun baru dapat seorang. Adakah gagal Nabi Nuh AS? Ya, kalau diukur dari deraja demokrasi. Diukur dari deraja populariti. Tapi Allah Ta'ala tak ukur di sisi itu. Yang diukur adalah sejauh mana telah melaksanakan perintah Allah. Adapun urusan hidayah untuk membuka hati manusia agar manusia menerima, itu urusan Allah, bukan utusan seluruh rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana yang dialami sendiri juga oleh Nabi SAW. Berdakwah 13 tahun di bumi Mekah. Berapa ramai yang menerimanya? 1000? 10,000? Tak. Sedikit. Qalil berbanding dengan seluruh penduduk bumi Mekah. Majoritinya adalah para penentang, para pengingkar. Nampak? Dan Nabi SAW Allah perintah berdakwah secara 3 tahap. Tahap iaitu secara sirriyah, secara individu, betul kan? Jumpa-jumpa, ajak. Itulah dakwah tu Allah atur seperti itu. Kemudian 3 tahun sesudahnya barulah Nabi SAW datang kepada jadi berdakwah secara terang-terangan. Kemudian yang ketiga, menyebar seterusnya, mengisytiharkan dengan terang dan jelas. Dan di situlah mula mendapat penentangan. Nanti akan datang perincian dalam pelajaran sirah Nabi SAW. Kemudian 10 tahun di bumi Madinah. Dan begitulah rangkuman-rangkuman perincian itu semuanya memberikan gambaran tentang faedah yang penting. Salah satunya dari jurusan, iaitu tentang dakwah dan metodologi atau keedah. Dan yang terakhir, di antara sekian banyak faedah mempelajari sirah Nabi SAW, kita akan lebih dekat, bertambah kecintaan kita terhadap Nabi SAW. Dan kemuncaknya, kita berusaha untuk menyalin photostat, copy paste apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dari sisi ibadah, dari sisi urusan ibadah. Dan semuanya itu terang dan jelas didokumentkan oleh para pendahulu kita, preserve until today. Tinggal kita untuk menyelongkar, untuk menelusuri, mempelajari dan mengambil faedah daripadanya. Tapi permasalahannya, sebahagian besar umat Islam lalai dalam perkara ini. Mereka dilalaikan oleh kesibukan duniawi. Alangkah ruginya kita sebagai umat Nabi SAW mensia-siakan perkara yang sangat besar. Kenapa?
Natijahnya nanti khawatir kita mengalami kerugian di negeri akhirat, tidak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu adalah yang keempat, iaitu faedah return of learning. Dalam kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya itu yang kita capai. Baik, yang kelima adalah tentang fadail. Ya. Apa faedah? Fadail ni kelebihan. Apa kelebihan, apa keutamaan? Tentunya tak syak lagi adalah mempelajari tentang sirah Nabi SAW ini adalah merupakan keutamaan yang utama daripada sekian banyak keutamaan. Dia adalah asyraful ulum, ilmu yang mulia. Kerana sesuatu ilmu itu mulia atau tidak dilihat nisbah kepada ilmu tersebut. Fokus pelajaran ilmu tersebut tentang apa? Apabila ilmu ini membicarakan tentang peribadi agung Nabi SAW yang Allah muliakan dia sallallahu alaihi wasallam, maka sesiapa yang mempelajarinya juga mendapat kemuliaan. Boleh faham ni kaedah? Ya, contoh, ilmu yang paling mulia ranking nombor 1 apa? Ilmu tentang mengenal Allah. Ya, ilmu tentang mengenal Allah dalam segala skop perbicaraan. Tentunya tentang mempelajari tentang tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma' was sifat. Kenali Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala itu adalah Rabb yang kita diperintahkan untuk tunduk, taat, menyerah diri, menegakkan iaitu perhambaan kepada Allah Ta'ala yang mencipta dan menggunakan pelbagai nikmat yang tak terhitung. Sebagai tanda syukur, tanda terima kasih, maka wajib kita mengenali Allah Ta'ala. Kemudian mengenali Nabi SAW. Kemudian mengenali tentang agama yang diperintahkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebab itu Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam awal mukadimah kitab Al-Usul Al-Thalathah wa Adillatuha, beliau rahimahullah memulakan dengan ucapan, i'lam rahimakumullah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Ya, ketahuilah saudara-saudaraku, semoga Allah merahmati engkau, merahmati kamu, kewajipan atas kita ni ada 4 perkara. Our responsibility. 4 perkara ni wajib, ya, tanpa gagal. Al-ula al-ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu. Ilmu apa ni? Nombor 1 wajib mula-mula. Al-ilmu huwa ma'rifatullah, kenali Allah. Ya, iaitu mengenali Allah. Kemudian ya, ma'rifatu Nabi, kenali Nabi SAW. Maknanya dia fardu ain ni, nanti akan datang hukum ni. Kemudian ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenali, mengetahui tentang Islam dengan dalil-dalil. Dan Islam itu terdiri daripada 3 kategori, 3 tingkatan, 3 jurusan: al-Islam wal iman wal ihsan. Belajar tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Dan 3 itu akan menatijahkan level yang pertama Muslim, level yang kedua mukmin, level yang teratas muhsin. Itu marhalah perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah untuk meraih maqam yang tertinggi. Kemudian apa lagi? Tu. Yang kedua adalah al-amalu bih, beramal dengan ilmu tersebut. Dah ada ilmu, kena amal lah. Dah belajar tentang sirah Nabi SAW, kena amalkan apa yang diperintahkan untuk diamalkan. Yang ketiga, kewajipan seorang Muslim adalah as-sabru, ad-da'watu ilaih, mengajak manusia kepadanya. Ajak manusia, mari sama-sama kita belajar, mari sama kita menuntut ilmu syar'i. Dan yang keempat adalah as-sabru 'alal adzafih, bersabar di atas 3 perkara tu. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam beramal, sabar dalam berdakwah. Ya, kerana ia ada perkara yang berat. Jadi kesabaran itu biasanya akan diaplikasi, disarankan dalam urusan yang berat. Betul kan? Perlu kesabaran, perlu kesungguhan, perlu pengorbanan. Ya, dan pelbagai lagi yang dibicarakan oleh ulama dalam bab iaitu tentang adab menuntut ilmu. Sebagaimana yang dirumuskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah
yang kita sering ulang-ulang. Akhi, dalam nazam syairnya, lan tanalil ilm illa bisittatin sa'umbika an tafsilihi bibayan zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustaz wa tuluz zaman. Akhi, kamu, saudara, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kamu tak akan meraih ilmu yang bermanfaat, yang berfaedah untuk diri kamu khususnya, ya, kecuali dengan 6 perkara. Aku akan kabarkan perinciannya kepada kamu satu persatu. 6 tu apa? Satu, barang siapa yang ada 6 ni, maka dia akan berjaya dalam menuntut ilmu, dalam beramal dengan ilmu, dalam mendakwahi ilmu, dalam bersabar dengan ilmu. Apa dia? Satu, kecerdasan. Akal dia berfungsi. Kritis. Dengar, faham, hafal. Ya. Kemudian dia kritis tentang ilmu tu. Tidak menerima at face value. Dia cross check, dia kaji, dia cross reference. Tak cukup dengan apa yang dia dengar. Dia clarify, dia verify. Faham? Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemahuan. Wahirsun, kemahuan. Yang ketiga, wajtihadun, sungguh-sungguh. Babul qotun, ada bekalan, ada kitab, ada pen. Jadi dengar kuliah, catat, dobit tepi, tulis. Bukan hanya dengar tengah mulut, pejam mata, lena, habis kuliah 20 siri macam tu. At the end, what you get? Nothing. Tanya tak boleh jawab. Oh, berat lah. Ilmu tak masuk. Sebab apa? Sebab tu bukan tak cukup dengar-mendengar, mesti tulis. Write. Banyak faedah tambahan. Kemudian yang ke 5, bersahabat dengan pengajar. Adab terhadap guru. Ada adab. Ini faktor yang sangat penting. Adab terhadap guru. Ya. Ikut aturan guru. Guru bagi begini-begini, selama mana aturan yang disebut oleh guru itu adalah sesuai dengan aturan sunnah, aturan syariat. Kalau melampaui batas, tak boleh. Jangan membuta tuli, taat pada guru. Kalau guru menyimpang, salah, teguran dengan cara yang beradab. Dan yang keenam adalah panjang masa. Waktu lu zaman. Panjang masa, betul kan? Nak belajar sirah ni, lama tak? Ni baru mukadimah. Mukadimah yang kedua, ada lagi ketiga dan keempat sebelum masuk tajuk. So be patient. Sabar. Jangan tergesa-gesa. Ya, wala ta'jis. Jangan tergesa-gesa. Apatah lagi sekarang kita mula kuliah lambat. Sebab subuhnya lambat. Kalau biasa kuliah subuh kita 6.30 kebiasaan. Sekarang 6.45 dekat pukul 7. Ya. Jadi bersabar. Sebab kalau kita minda kita telah diprogram 6.30 biasa je. Tiba-tiba hari-hari ini adalah pukul 7. Jadi kita rasa lambat, dah siang lah. Tak. Itu hanya kita punya mindset saja. Rechange, reprogram our mind. Okey, kuliah sekali ni sebab waktu solat lewat, ya, maka kita start lewat. Sama je. In term of duration nanti lebih kurang 40 minit ke sejam kuliah ini. Kebiasaan. Terkadang saja terlebih. Sebab bergantung pada perbahasan. Supaya diselesaikan agar tak tergantung. Supaya kuliah yang akan datang adalah masuk pada tajuk yang baru. Boleh faham tu? Ni kaedah. Baik. Mana kita ni? Jadi, tentang kelebihan. Tu. Jadi, ilmu tentang sirah ni tentu memiliki kelebihan. Sebab dia adalah ilmu yang berkaitan dengan Nabi SAW. Yang wajib ni wajib kita tahu. Kena belajar. Kena tahu. Ya, dan menguasainya. Kerana ia adalah Nabi SAW adalah seorang Rasul. Rasul penutup. Rasul kita. Dan sebaik-baik manusia di atas muka bumi. Maka pelajari tentang sebaik-baik manusia di atas muka bumi. Ya, dari pelbagai sisi semuanya adalah, ya, kebaikan. Maka dengan mempelajarinya kita akan meraih tak terhitungnya kebaikan. Jadi persoalannya, bagaimana kita akan mengetahui dengan benar dan jelas tentang agama ini kalau kita tidak kenal pembawa agama ini, iaitu Nabi SAW. Sebab itu ramai orang yang bersungguh dalam beramal, tetapi amalannya adalah amalan yang menyimpang. Tapi dia mengataskan dan menisbahkan pada agama, tapi menyimpang, keluar daripada aturan. Kerana apa? Kerana dia tidak mendalami dan mengetahui hakikat apa yang
dibawa oleh Nabi SAW. Sebab apa? Dia tak mempelajari tentang hal-hal yang terkait tentang Nabi SAW. Baik, jadi ilmu tentang sirah ni adalah ilmu yang perlu dimiliki, diketahui dan dipelajari. Ya, oleh setiap Muslim, mukmin dan mukminah, Muslim dan Muslimah. Baik, yang seterusnya yang ketujuh, yaitu tentang al-wadi', yaitu tentang peletak, pencetus ilmu ini siapa? Pengasas ilmu ini. Sebab setiap ilmu itu ada orang yang memulai, yang mencetuskannya. Pioneer dia siapa? Sebagaimana yang telah kita ketahui, kalau dalam disiplin setiap ilmu, jadi antara perkara yang akan dijelaskan sebagai mukadimah, pengantar, siapa yang meletakkan asas ilmu ini yang mula-mula. Contoh dalam ilmu usul fiqh, para ulama telah mengatakan bahawa peletak asas tentang ilmu fiqh ni siapa? Iaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam kitabnya, kitab Ar-Risalah. Kemudian ilmu itu berkembang, bertambah maju. Dari zaman ke zaman sampai di zaman kita berkembang luas. Contoh, ilmu tentang maqasid syariah. Siapa di antara ulama yang mula mencetuskan secara sistematik, secara komprehensif, secara lebih jelas. Dan mereka para ulama menyebutkan beliau adalah Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Kemudian dikembangkan oleh ulama-ulama, khususnya di zaman sekarang dah menjadi luas ilmu itu. Jadi ilmu Islam ini dia sentiasa berkembang. Begitu juga dalam ilmu tafsir umpamanya, berkembang. Sesuai dengan dibukanya ilmu-ilmu itu kepada umat manusia sampai ke hari ini oleh Allah Ta'ala. Itulah menakjubkan ilmu agama ini. Dia berkembang dari sisi apa? Bukan perkara prinsipnya. Prinsipnya tetap sama, tak berubah. Tapi cabang-cabangnya, hal-hal yang terkait tentang aplikasinya dan pelbagai lagi. Contoh dalam ilmu hadis, ilmu ulumul hadis, siapa peletak dasarnya? Begitulah seterusnya. Setiap ilmu itu ada pelopornya ataupun pioneernya. Begitu juga tentang ilmu sirah Nabi SAW ini. Siapa pelopor dia? Siapa yang mula menulis, merekodkan tentang perjalanan hidup Nabi SAW? Tentunya yang datang kemudian makin zaman berlalu sampai saat kita ni sangat komprehensif. Sehingga kitab-kitab sirah itu ditulis berjilid-jilid. Berjilid-jilid. Bukan hanya di dunia Arab, bukan hanya oleh umat Islam, tetapi orang-orang kafir pun menulis. Betul kan? Dalam pelbagai bahasa mereka. Bahasa Eropah, bahasa Inggeris, bahasa Belanda, Jerman. Sehingga disebutkan oleh salah seorang ulama Islam, iaitu Syekh Sulaiman An-Nadwi rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan bahawa buku-buku sirah Nabi SAW ini ditulis oleh orang Barat ketika zamannya itu. Lebih daripada 1000 buah. Lebih daripada 1000 buku sirah yang ditulis oleh orang-orang Barat, khususnya para orientalis. Syekh Sulaiman An-Nadwi rahimahullah, apa dia kata? Aku telah membaca dalam majalah Al-Buktabas yang terbit di Damaskus, Syria, lebih kurang 40 tahun yang lalu. 40 tahun dulu dia baca. Itu zaman dia. Zaman sekarang tak tahu. Di mana dalam terbitan jurnal ataupun artikel tersebut disebut ternyata jumlahnya mencapai lebih kurang 1300 buku. Dan ditulis tentang sirah Nabi SAW ini dalam berbagai aspek, bukan hanya buku, dalam artikel, dalam jurnal, dalam research paper dan berbagai lagi. Hari ini tak terhitung lah. 100,000, puluh ribu, tak terhitung banyak. Kalau kita nak penuhkan library rumah kita dengan satu tajuk je kitab ini, tak muat muat. Itu baru sirah. Belum lagi hadis tentang syarahannya. Memang orang yang menuntut ilmu ini, habis duit dia di mana? Habis wangnya di mana? Di buku. Di buku. Para ulama dulu sanggup menghabiskan wang sampai sanggup jual apa saja yang ada dalam rumah untuk cagarannya membeli kitab. Kita sekarang tak sanggup habis duit beli untuk membeli kemewahan hidup. Beli kereta, tukar kereta, beli motor, tambah motosikal, berjalan ke sana kemari ke seluruh penjuru dunia, tapi rumah miskin dengan kitab. Miskin ilmu.
Ya, jadi miskin terhadap akhirat, kaya terhadap dunia, tapi yang bersifat sementara. Sebab tu Allah muliakan umat terdahulu, kerana mereka telah menunaikan hak ilmu, hak Al-Quran. Daripada Al-Quran itulah bercabang-cabangnya ilmu. Bacalah sejarah perjalanan khalifah-khalifah Islam dalam keadaan kelebihan dan kekurangan. Walaupun mereka berperang, ya, saling berebut kuasa sesama mereka, tetapi budaya dan disiplin ilmu tetap berkembang. Betul kan? Sehingga para-para ulama mereka, sehingga para-para raja mereka pun adalah orang-orang yang terkedepan dalam memuliakan ilmu. Setiap kerajaan Islam itu jadi apa pun dia, kerajaan Uthmaniyah kah dia, kerajaan Saljuk ke, kerajaan Mamluk ke, kerajaan apa lagi? Murabitun ke, Muwahhidun ke, Abbasiyah ke, Umayyah ke. Ya, Umayyah yang berpecah-pecah itu sampai ke Andalusia. Dan di dalam kerajaan Andalusia itu pula berpecah-pecah kerajaan kecil-kecil. Ya, yang menguasai Granada, yang menguasai Cordoba, yang menguasai Toledo, bagai-bagai itu. Di situ tu semuanya hidup budaya ilmu. Ya Allah. Tapi bangsa-bangsa orang-orang yang belum bertamadun ketika itu, orang barat, tentera Salibiyah, ketika mereka menguasai, ya, Andalusia, Spanyol itu, mereka di antara perkara yang mereka buat, mereka bakar kitab-kitab. Sama macam Mongol buat itu. Ya, kemudian barulah datang kesedaran betapa pentingnya untuk mengetahui, ya, ketamadunan dan kemajuan dunia ini dengan merujuk pada kitab-kitab yang ditulis oleh Islam. Sebab ketika itu Andalusia adalah kota yang terindah di atas muka bumi. Barat ketika itu tanda-tanda masih kotor, tak tahu macam mana nak menguruskan waste management dan sebagainya. Ya, landscape dunia keindahan tu Spanyol tu, istana-istana yang berdiri megah, cantik, very systematic, very hygienic dan sebagainya. Seolah-olah kita nampak indah sekali kota itu. Ya, sangat canggih. Oh ya. Lihatlah peninggalan umat Islam yang masih kekal di Cordoba dan pelbagai lagi. Walaupun banyak bekas-bekas itu mereka telah musnahkan, tukar masjid jadi gereja dan sebagainya. Sekarang dah terbalik. Allah muliakan kembali umat Islam dengan gereja bertukar pula jadi masjid. Ya, Barat akan kembali bukan menerusi proses peperangan kepada Islam, tapi menerusi proses dakwah secara fardiyah dan sebagainya. Tu. Cukup tak tu. Jadi pengasas peletak ilmu ini ia telah ada, iaitu di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in. Kerana sumber sirah itu, di antara yang sumber sirah itu nanti akan datang penjelasannya, salah satu menerusi apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi SAW telah wujud di zaman Nabi SAW, betul kan? Dihafal oleh para sahabat. Bahkan ada sahabat yang menulisnya. Walaupun pada awalnya Nabi SAW melarang menulis, tetapi kemudian diizinkan. Sebab takut, khawatir, masih awal, dia takut tercampur di antara Quran dan hadis. Jadi secara asasnya, secara basicnya, di antara penulis-penulis awal, sebagaimana yang disebut ya oleh para sejarawan Islam, ya, di antara tokoh utama yang mula-mula menulis, merekodkan tentang sirah Nabi SAW, iaitu, ya, tak lain dan tak bukan, salah seorangnya adalah, iaitu Abban bin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, dia cari anak Uthman. Anak Uthman radhiyallahu anhu. Dia penulis sirah. Ya, mereka adalah tabi'in yang terkenal dengan nama dia adalah Abban putra Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang lahir pada tahun 20 Hijrah. Ya, dan meninggal pada tahun 86 hingga 96. Adalah khilaf di situ. Jadi Abban radhiyallahu anhu telah menyusun kumpulan sirah Nabi SAW, yang kemudiannya kumpulan sirah itu dibaca di hadapannya dan ia menyuruh agar diajarkan. Ini boleh dirujuk, ya, sumbernya dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad. Tabaqat Ibnu Sa'ad jilid yang kelima, muka surat 210. Tu. Dan satu lagi yang menunjukkan umat Islam di kitab sejarah tak terhitung banyak. Nanti akan datang penjelasan tentang istimdad ataupun masadir, sumber rujukan dalam mempelajari, ya, ilmu sirah. Ya, begitu juga ramai Abban bin Uthman radhiyallahu an, Urwah bin Az-Zubair, Wahab bin Munabih, ya, dan berbagai lagi banyak. Ya, ini kita boleh rujuk dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang ni sebagai intro kepada kitab-kitab sirah. Ya, salah satu kitab yang menjelaskan ini, iaitu kitab yang ditulis oleh
Profesor Dr. Faruk Hamadah rahimallahu taala. Kitab yang bertajuk Masadirus Sirah An-Nabawiyah wa Taqwimuha. Boleh download. PDF ada dalam internet. Kitab ni bagus. Menjelaskan tentang hal yang terkait tentang sirah, ya, tentang penulisan, sejarah, penulis-penulis, sumber-sumber dan pelbagai lagi. Bagus kitab ni. Dan kitab itulah yang kita jadikan rujukan di sini. Di antaranya dalam menjelaskan tentang mukadimah, tentang 10 prinsip peletak ilmu yang penting. Jadi dalam ni dijelaskan tentang peletak asas ilmu ini. Ya, mereka mengumpul catatan itu yang ibarat scattered puzzle. Kemudian datang ulama kemudian pull it together. Boleh faham? Seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham yang sangat terkenal itu, yang tak ada orang dapat menghindari diri daripada merujuk kepadanya. Ya, terkenal kitab ini. Ya, adapun Ibnu Ishaq, kemudian kitab itu diwariskan, ditulis, dicatat, direkod. Yang kekal yang ada bersama kita adalah iaitu kitab Sirah Ibnu Hisham. Yang ini telah diterbitkan, dicetak, ditahqiq dan pelbagai lagi. Tu. Jadi hendaklah setiap rumah memiliki kitab tersebut. Ini adalah sumber sekunder. Sumber primer nanti akan disebut. Okey, kemudian yang ke-8 daripada 10 prinsip ataupun trust dalam mempelajari ilmu sirah, tentang hukum mempelajarinya. Kita tahu hukum ni baru kita ada motivasi. Ya, nak belajar ke tidak? Penting ke tidak? Hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Sebagaimana kita sebut tadi, kewajipan seorang muslim sebagaimana kata Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, kata apa? Al-ula al-ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabi. Duduk nombor 2. Kenapa wajib? Wajib lah sebab dia rukun. Sebab apa belajar tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib? Fardu ain. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam salah satu rukun. Rukun apa? Rukun iman. Rukun iman. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada Rasul. Apa lagi dalil dia? Nanti hari pertama di alam barzah soalan apa nak kena tanya? Man nabiyuka? Man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Macam mana nak jawab? Kalau tak pernah ambil tahu. Tokoh lain ambil tahu. Bukan main lagi. Ya. Penuh buku-buku rujukan. Tahu dia tentang Aristotle. Ada buku Aristotle tebal. Habis baca. Aristotle dia boleh baca habis. Ya. Kiaskan pada tokoh-tokoh lain. Tapi Nabi SAW, kita tebuk aja tanya soalan, fail. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab dia. Contoh kita tanya. Dalam perjalanan hidup Nabi SAW, salah satu episodnya adalah Nabi SAW berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Di bumi Madinah. Yang mendatangkan kesulitan dan kepayahan pada Nabi SAW. Betul kan? Apa makar yang tak dibuat oleh orang-orang Yahudi. Sebab kita kata kalau belajar tentang Nabi SAW, pasti ada tokoh lain yang kita pelajari. Kita ajukan soalan. Tuan-tuan pernah terfikir tak? Kenapa orang Yahudi pergi duduk di Madinah? Bumi Arab tu. Yahudi bukan orang Arab. Bahkan dia sangat memusuhi orang Arab. Betul kan? Kenapa Yahudi pergi duduk di bumi Madinah? Padahal dia total exodus daripada bumi Mesir tu duduk di mana? Di Palestin tu. Di kawasan Mediterranean tu. Tempat yang indah. Bumi yang dijanjikan untuk mereka. Kata Yahudi claim dia. Memang tempat dia di situ. Rasul-rasul semua di situ. Untuk Bani Israel. Ya, sebenarnya Sinai. Tempat yang dapat makanan daripada syurga. Manna wa salwa. Allah muliakan Bani Israel. Di situ. Kenapa mereka pergi pindah sebahagiannya pergi ke bumi Madinah? Kenapa? Tak boleh jawab. Kalau kita belajar sirah, insya-Allah kita boleh jawab. Dah cukup. Bukan nak jadi jawapan. Nak bagi soalan saja. Tak perlu jawapan. Itu satu daripada tak terhitung episod sirah Nabi SAW. Satu. Banyak lagi kalau soal. Tak boleh jawab. Berat lah. Ilmu dunia kamu boleh jawab. Masuk universiti. Ya, AdMed, engineering semua boleh jawab. Pasih lagi. Skor. Tentang soalan ni satu je. Daripada sekian banyak. Fail dah. Immediate. Belum banyak soalan lagi. Wahai umat Islam. Ni tamparan hebat. Tamparan pada muka dan wajah-wajah orang-orang yang mengakui cinta pada Nabi SAW. Hakikatnya palsu. Sebab apa? Tak buktikan dalam praktikal. Kalau musuh serang peribadi Nabi SAW, marah bukan main. Betul kan? Kalau musuh Islam bakar Quran bukan main marah.
Sebenarnya Allah telah sedang membakar kamu, menampar wajah-wajah kamu. Kamu sibuk orang kafir membakar Al-Quran, kamu sendiri itu lebih awal membakar Al-Quran. Tak dipedulikan, tak dibaca, tak diambil faedah. Kitab tafsir pun tak ada di rumah. Kitab terjemahan pun tak pernah tengok. Siapa yang membakar Al-Quran tu? Orang kafirkah kamu? Kamu. Orang kafir apa nak dihairankan? Dia bakar Al-Quran, ada kesan, ada bekas. Allah memelihara Al-Quran. Apa yang kita nak risau? Ya. Buat demonstrasi, buat protes. Ya, sarankan boikot produk. Ya, hanya ucapan manis di bibir aja. Rumah kamu tu penuh dengan produk mereka. Bukan produk Sweden, Norway. Macam-macam produk ada. Islam tak suruh di situ untuk react. No. Kamu tu. Change yourself. It's time for you to close yourself with your beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Malu pada orang kafir. Ya, malu. Mereka lebih tahu Nabi SAW itu berbanding kamu. Tengok orang tadi tulis berapa ribu kitab tadi. Tengok orang Yahudi. Dia kenal tak Nabi SAW? Kenal lebih daripada anak-anak mereka. Sehingga mereka sentiasa menunggu kehadiran Nabi SAW. Tapi yang datangnya adalah Rasul daripada bangsa Arab. Ini memberi jawapan, clue. Kenapa Yahudi ada kat Madinah? Sebab mereka mendengar dan tahu dalam kitab mereka akan ada seorang Rasul. Ciri Rasul tu yang akan datang, dia akan berhijrah, berpindah daripada Mekah ke Madinah. Jadi mereka duduk di Madinah. Sebab apa? Nak tunggu Rasul tu datang situ. Dia tak duduk di Mekah. Sebab kitab dia kata akan berhijrah ke situ. Begitu juga Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Duduk di mana dia? Parsi. Kenapa dia datang ke bumi Madinah? Dia tu seorang Nasrani. Kenapa dia datang? Sebab dia baca dalam kitab dia, dibagi tahu oleh pendeta-pendeta dia, padri-padri dia, akan datang seorang Rasul nanti. Dalam kitab kita kata dia akan berhijrah. Migrate from Mekah ni ke sini. Adalah nama dalam Bible tu. Dia pergi. Setelah dia mendengar ada berita mengatakan seorang Rasul telah berada di bumi Madinah. Pergi dia. Kemudian dia pergi dan dia jadi hamba. Tangkap jadi hamba. Jadi hamba. Kemudian dia tengok. Dia jadi hamba pada Yahudi. Yahudi ambil, dia beli dia. Jadi hamba. Ya. Kemudian dia tengok, dia intai, dia tengok Nabi SAW. Dalam satu majlis dia tengok, dia bawa makanan. Bagi pada Nabi SAW. Bawa tamar. Nabi SAW tanya dia. Ni hadiah ke sedekah? Dia kata sedekah. Nabi SAW tak boleh ambil sebab sedekah. Betul kan? Esok bawa lagi, Nabi SAW tanya. Padahal Nabi SAW boleh saja makan. Ini adalah hadiah. Lalu Nabi SAW makan. Dia kata ini tanda Rasul. Sebab dia tahu dalam kitab dia kata Rasul tu tak terima sedekah, tapi terima hadiah. Kemudian ketika Nabi SAW, dia intai Nabi SAW, dia tengok. Sebab dalam kitab dia kata Rasul tu ada tanda di belakangnya. Tanda khatam nubuwah. Dia tengok ada bonjolan sebesar telur burung merpati. Sebagaimana dalam Syama'il. Dengan itu dia langsung mengimani Nabi SAW. Jadi seorang Muslim. Nampak? Ni jenis Parsi ni. Kalau jadi Yahudi tahu semua tapi lawan. Kecuali sedikit. Betul kan? Kemudian bagaimana Nabi SAW merdekakan dia? Nabi SAW merdekakan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sangat menakjubkan. Specialnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Apa cagaran yang dikehendaki oleh Yahudi ni? Hendaklah menanam pohon-pohon kurma di kebun Yahudi. Sebilangan sekitar berapa ratus. Katalah 300. Ingat-ingat lupa. Ya, kemudian bayar dengan emas beberapa. Dan Nabi SAW sendiri tolong tanam. Tanam, Nabi SAW sendiri yang tanam di kebun Yahudi itu. Pohon kurma bersama dengan Umar radhiyallahu anhu. Yang ditanam oleh Nabi SAW semua hidup. Satu Umar radhiyallahu anhu tanam tak hidup. Nabi SAW cabut dan Nabi SAW tanam hidup. Baca dalam sirah. Ya Allah, tak terhitung banyaknya. Dan semuanya itu ada faedah-faedah. Betapa Nabi SAW dia sangat prihatin, sangat sayang, sangat kasih. Sehingga Nabi SAW sendiri turun tangan. Nampak tak? Padahal boleh saja diarahkan para sahabat. Berapa ramai ada? Satu hari itu je siap boleh tanam. Betul kan? Nabi SAW sendiri tanam. Itu apa? What are the lesson we learn from this episode? Masya Allah. Amazing. Ini super leadership. Seorang pemimpin yang tawaduk. Seorang pemimpin yang walk the talk. Lead by example. Down to earth. Turun sampai padang. Masya Allah. Bukan cakap je. Bukan musim tertentu je. Tak.
Ini contoh lah. Panjang ni kalau cerita. Cukup dekat tu. Jadi hukumnya wajib. Kerana mengenali Nabi SAW adalah pintu untuk meraih keimanan. Kukuh keimanan. Pintu untuk meraih reda Allah Ta'ala. Kerana Nabi SAW adalah perantara di antara kita dengan Allah. Yang menghubung kita dengan Allah siapa? Nabi SAW. Manusia apa? Wahyu. Minallahi risalah wa ala rasul al-balagh wa alaina at-taslim. Kata Imam Zuhri. Az-Zuhri rahimahullah. Daripada Allah Ta'ala turun wahyu. Sampai pada Nabi SAW menyampaikan. Kita terima. Sami'na wa ata'na. Jadi sebagai tanda penghargaan, tanda terima kasih, ketahuilah tentang sosok yang satu, pribadi yang agung, yang mulia ini, iaitu Nabi SAW. Apa yang boleh kita buat? Beli kitab. Cari kitab-kitab. Banyak kitab-kitab sirah. Perbanyakkan, berbagaikan. Jangan cukup satu saya nak ambil satu sudahlah. No. Sebanyak mungkin. Sebagaimana setiap hari kita cari duit, kalau boleh sebanyak mungkin. Betul kan? Macam tu lah. Sebab satu kitab sirah itu, ya, perlukan kitab-kitab lain untuk komplimen dia. Boleh faham? Baru kita nampak secara lebih meluas dan komprehensif. Baik, yang ke-9. Ya. Prinsip ataupun pokok asas dalam pelajari sirah Nabi SAW adalah sumber rujukan. Kitab-kitab sirah ni apa rujukan dia? Ada sumber tak? Masadirnya. Ya, masdar. Apa masdar kata terbitan. Dan tentunya sumber yang paling utama sirah Nabi SAW di mana? Quran. Sebagaimana yang disebut dalam kitab ni. Ya, kitab oleh Profesor Dr. Faruk Hamadah rahimahullah ta'ala ni. Dia sebut apa? Salah seorang ulama contemporary, ulama sezaman dengan beliau rahimahullah, Al-Ustaz Muhammad Azzah Daruza rahimahullah ta'ala. Dia di antara orang yang awal tulis, iaitu kitab sirah. Dia ambil dari Quran saja. Kemudian dia susun ikut kronologi dalam 2 jilid. Tapi ada beberapa kelemahan. Namun keistimewaannya adalah dia meletakkan ayat Al-Quran. Begitu juga contoh sumber yang kedua. Sumber yang kedua adalah tentang hadis, daripada hadis-hadis Nabi SAW. Ya, para ulama hadis, ya, di antara mereka menyusun bab-bab tertentu dalam kitab-kitab hadis mereka tentang hal yang terkait tentang pribadi Nabi SAW, tetapi tidak mengikut kronologi. Semisal contoh siapa? Tak lain dan tak bukan Al-Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kalau kita lihat, akan kita temui bab-bab yang menjelaskan tentang sirah Nabi SAW. Cumanya Imam Bukhari rahimahullah, sebab dia susun kitab dia berdasarkan urutan fiqh. Ya, fiqh banyak kan. Tauhid, tentang iman, tentang tauhid, depan dan belakang. Kemudian di antaranya tentang fiqh. Sebagaimana banyak kitab-kitab hadis seperti itu. Ya. Apa yang disebut di situ? Kemudian datang ulama yang datang kemudian, mereka pun mengambil manfaat daripada kitab Imam Bukhari. Mereka tulis sirah Nabi SAW daripada kitab Sahih Bukhari. Dikeluarkan semua hal yang berkaitan dengan sirah. Ya, semisal kitab As-Sirah An-Nabawiyah bi riwayah Al-Imam Al-Bukhari. Satu kitab. Kitab ni pun terbitan DKI. DKI apa? Darul Kutub. Darul Kutub Islamiyah. Kitab tu. Ya. Ditulis. Dikeluarkan. Tengok, kalau dalam Sahih Bukhari dimulai dengan apa? Babul wahyu. Permulaan turun wahyu. Betul kan? Itu kan tentang Nabi SAW terima wahyu bagaimana keadaan. Ya, tentang banyaklah di situ. Tentang nasab Nabi SAW. Ya, tentang tanda kenabian. Ya, tentang zaman jahiliyah. Tentang pembinaan Kaabah. Dan berbagai lagi. Itu dalam Sahih. Itu juga Sahih Muslim. Ada babnya. Ya, tentang jihad wasiar. Dalam kitab Muslim Fadail, kitab Fadail. Ya, begitu juga dalam kitab Sunan yang seterusnya. Khususnya kitab Jami' At-Tirmizi ataupun Sunan At-Tirmizi. Ya, Al-Imam At-Tirmizi menyebutkan tentang kitab Al-Manaqib. Tentang keutamaan Nabi SAW, kelahiran, permulaan kenabian, kebangkitan dan berbagai lagi. Semua kitab-kitab hadis tu boleh ekstrak buat satu kitab tentang sirah Nabi dan boleh disusun.
Susun ikut sequence. Tapi kalau rumah kita hadis pun tak ada. Macam mana nak pergi rujuk? Kitab Sahih Bukhari tiada, Sahih Muslim tiada. Mana rujuk mana? Nampak? Inilah betapa lemah miskinnya umat Islam. Hilang budaya ilmu daripada umat Islam. Hidup budaya ilmu dalam kalangan orang kafir. Orang kafir rajin baca tak? Orang Jepun, tak tahulah budaya sekarang. Baca buku, betul kan? Orang Jepun baca buku. Jual kereta ke atas bas ke baca buku. Sekarang baca buku-buku je. Facebook. Digesir. Orang barat rajin baca buku. Tengok apa bukti rajin baca buku mereka? Apa bukti orang barat rajin baca buku? Apa bukti? Banyaknya penulisan-penulisan buku, betul kan? Tengok dalam ilmu pengurusan, macam-macam buku dia tulis. Penuh. Kedai-kedai buku. Pergi kedai buku. Pergi Kinokuniya kat KLCC tu. Tengok, punya banyak buku dia. Management. Tak terhitung buku yang terkini. Punya banyak. Siap duit aja. History of the world. Punya banyak. Apa lagi? Encyclopedia. Macam-macam ada. Tak terhitung banyaknya. Management, financial, education, engineering. Tu dia penuh buku. Pergi Kinokuniya. Duduk situ memang tak nak balik. Duduk bersimpuh duduk sampai petang. Tinggal siap duit je nak beli. Sebab yang mahal-mahal bukunya. Masya Allah. Tapi orang yang cinta buku ni tak sayang duit. Sebab apa? Itu adalah pelaburan yang menguntungkan. Dapat pahala. Tak nampak pahala, betul kan? Dapat pahala. Ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memudahkan umat Islam kecintaan dan kesungguhan untuk mengoleksi buku-buku dan mula membaca dan mengambil faedah. Supaya Allah bagi kita sifat rajin membaca. Kalau tak ada sifat ni, hilang nikmat dunia. Hilang nikmat dan kesempatan emas di dunia. Faham? Itu modal utama kita. Cuba tengok buku yang ditulis oleh ulama-ulama dulu tentang kesungguhan para ulama, juhudnya mereka dalam menuntut ilmu dan membeli kitab-kitab. Semisal kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah ta'ala. Tentang kesabaran para ulama dan juga juhudnya ulama dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Menakjubkan. Tentang kesungguhan dan ketekunan baca buku. Kalau tak silap Al-Imam An-Nawawi rahimahullah nanti dia telah membaca buku apa tu sebanyak 400 kali. Ya Allah, buku bukan nipis. 400 kali. Kalau tak silap lebih awal Al-Imam Al-Muzani rahimahullah baca kitab Al-Um tu, kitab Ar-Risalah, lebih daripada 60 kali, lebih 70 kali. Kita satu buku tak baca-baca. Belilah 2-3 muka surat tutup, tak buka dah. Kalau baca sekali habis tu tengok para ulama dulu. Bayang tu baru satu buku dia baca. Tentu buku-buku lain macam tu juga dah dia buat. Nampak tak? Masya Allah. Semoga Allah kurniakan kita seperti itu. Kesungguhan membaca buku. Dan Allah bagi kita kecintaan yang sejati pada buku. Baca, nikmatnya Allah buka ilmu. Sebab orang yang berilmu mulia di sisi Allah. Sebab orang yang paling mulia di atas muka bumi ni siapa? Rasul. Rasul apa ciri khas dia? Paling berilmu. Sebab itu Allah letak Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tu. Tak terhitung banyak ayat. Tak terhitung hadis. Untuk kita menguasai ilmu. Belajar. Banyak membaca. Baik. Ya, sumber rujukan Quran, hadis itu sumber primer. Sumber sekunder banyak. Apa sumber sekunder? Kitab-kitab sejarah. Banyak. Seperti Tarikh At-Tabari. Tadi Sirah Ibnu Ishaq, Sirah Ibnu Hisham dan pelbagai lagi. Banyak. Dalam kitab-kitab tafsir. Banyak. Menjelaskan tentang sirah. Bila tafsir je ayat tu yang terkait dengan sejarah Nabi, tentu akan ditulis. Sallallahu alaihi wasallam. Betul kan? Kitab-kitab sejarah ni, Masya Allah, banyak sungguh. Berjilid-jilid para ulama sekarang. Di antara kitab-kitab yang awal seperti apa? Tadi kitab Tarikh At-Tabari itu. Ataupun namanya adalah Tarikhul Muluk wal Umam. Kemudian ulama yang datang kemudian berhikmat, mentahqiq, mentakhrij. Ya. Jadi berjilid. Daripada banyak ni.
Asal berjilid. Kitab macam tu dah beribu lah. Tapi sekarang Allah mudahkan kita. Dengan adanya soft copy. Maktabah Syamilah, Waqfiyah, bagai-bagai. Baca di dalam tu. Boleh baca. Tak, tidak. Kemudian Al-Kamil Fit Tarikh oleh Ibnu Asyakir. Ibnu Athir. Kemudian Al-Kimal Fit Tarikh oleh Ibnu Asyakir. Ibnu Athir, Ibnu Asyakir. Habis-habis apa? Sejarawan ulum. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, kitab apa lagi? Banyak. Al-Imam Az-Zahabi, Tarikhul Islam. Ya, Siyar A'lamin Nubala. Macam-macam kitab sejarah. Ya, kitab apa lagi? Ya, Ibnu Hajar kalau Imam Bukhari, Tarikhul Kabir, Tarikhul Kabir, Tarikh Saghir dan sebagainya. Siapa lagi? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tentang kitab apa? Tentang kitab para sahabat itu. Tentang apa? Ma'rifah tentang sahabat. Kitab apa namanya? Allah. Tengok sini dulu tajuk apa kitab tu. Ada kita. Tabaqat tu Tabaqat Syafi'iyah. Sebelah sini, sebelah sini. Belah sana, belah sana, belah sana. Buka pintu ya, tengok nampak. Tapi tak nampak. Tak apalah. Nanti kalau ingat kita sebut. Tu Siyar A'lamin Nubala apa Imam Zahabi. Baik, banyak lagi kitab-kitabnya. Ya, tak terhitung. Itu kitab sirah. Sirah satu-satu ulama temporary. Begitu juga kitab sirah di zaman ini banyak. Di zaman ini tak terhitung para ulama tulis. Ya, di antaranya kitab yang sangat terkenal. Ya. Seperti kitab apa? Tak lain dan tak bukan yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Yang terkenal lah. Ar-Rahiqul Makhtum. Ya, dan banyak lagi lebih awal daripada itu seperti Sirah An-Nabawiyah oleh Dr. Mustafa As-Sibai. Ya, Fiqhus Sirah oleh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Fiqhus Sirah oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Banyak lagi banyak. Sirah Nabawiyah oleh Abu Hasan Ali An-Nanawi rahimahullah. Dan kitab-kitab ni banyak sudah diterjemahkan. Beli, letak dalam library. Baca. Ya. Dan banyaklah kitab-kitab. Yang ditulis oleh ulama Nusantara pun banyak. Dan yang paling komprehensif yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil rahimahullah. Masya Allah. Bagus kitabnya. Ada 10 jilid. 10 jilid. Ada. Belakang. Belakang. Bawah ni. Yang ni biru. Mana ni? Begini. Ni ulama Indonesia, Masya Allah. Menarik kitab ni. Kiai Haji Munawar Khalil, Sejarah Lengkap Sirah Nabi SAW, 8 jilid. Satu lagi, Sejarah dan Perjuangan Nabi SAW, pun hampir begitu juga jilidnya. Menakjubkan ni ulama ni. Dua-dua ni. Masya Allah. Ni kitab yang langka. Kalau kitab ni tak jumpa dah sampai sekarang. Kitab ni ada. Diterbitkan. Beli kitab ni. Ni promosi bukan jual kitab. Suruh beli. Ya, kitab ni Masya Allah. Ni diterbit kitab ni pada tahun berapa? 1951. The first printing. Yang ada pada saya ni adalah 1982. Sayang kitab ni dah tak ditemui oleh Haji Zainal Abid Arifin Abbas rahimallahu ta'ala. Khidmat dia ulama zaman ini, Masya Allah. Very comprehensive. Ya, dan semasa banyak rujukan daripada orientalis, daripada kita Arab. Ada 9 jilid. Terbitan Pustaka Antara. Baik. Ada lagi kitab sirah. Contoh, ini kitab lama oleh Syekh Abdul Hamid Al-Khatib, anak kepada Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh kepada masyaikh seluruh ulama Nusantara. Ni anak dia tulis. Ketinggian Risalah Nabi SAW. Dia ada bahasa oleh B. Arifin. Ni kitab lama juga, kitab langka. Nadir. Ni kalau jual mahal lagi. Harga mahal. Ya. Masya Allah. Ada 2 jilid. Ni. Ni semua ulama-ulama Indonesia. Kalau ulama Malaysia ada sekarang tak? Sejanais. Barangkali yang terkini lah.
tapi tak sekomprehensif. Dan yang terkini yang ditulis oleh Dr. Firanda Hafizahullah Ta'ala, 6 jilid. Iaitu menarik sebab ada ilustrasi dan berdasarkan reference yang otentik. Boleh beli 6 jilid. Belum beli lagi, dalam proses. Masya Allah, buku bergambar. Menarik. Beli buku tu. Beli, tuan-tuan dan puan yang berkemampuan. Kalau tak mampu, usaha untuk mampu. Sebagaimana kita usaha untuk beli rumah dan kereta. Dan yang terakhir, yang ke-10, tentang 10 prinsip ataupun asas ilmu, iaitu sumber pelengkap. Sumber pelengkap ni yang bawah. Contoh kitab-kitab rijal, kitab-kitab fiqh, kitab nasab bangsa Arab, kitab-kitab sastra. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah, sekarang kitab apa? Yang diambil daripada kitab sirah yang kita pelajari ni, iaitu kitab Tahzib Asma' wal Lughah. Ada 4 jilid kitab tu. Masya Allah, menakjubkan Imam Nawawi rahimahullah. Sebab itu para ulama sebut, kalau Imam Nawawi rahimahullah ni sepanjang umur, tak terhitung banyak kitab yang sangat besar manfaat. Kitab Imam Nawawi rahimahullah ni setiap satunya menjadi rujukan, sangat besar manfaat. Diajar, dipelajari, diadakan majlis-majlis tentang pengijazahan sanad setelah mendengar kitab-kitabnya. Masya Allah. Ya Allah memberkahi kehidupan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan untuk kita juga mendapat keberkahan, kita belajar kitab-kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wallahu alam. Cukup setakat itu. Selesai sudah pengantar yang pertama dan kedua terkait tentang prinsip dasar dalam menuntut mempelajari tentang sirah Nabi SAW. Dan nanti kita akan mula memasuki dan mempelajari kitab, iaitu sirah Nabi SAW, yang diambil daripada kitab Tahzib Al-Asma' wal Lughah ini kita. Dan kita akan mulai masuk, juga pengantar bagi kitab ini dimulai dengan pengantar pendahuluan. Pendahuluan oleh pentahqiq yang memberi ta'liq dan takhrij, yang telah memberi hikmat, iaitu Khalid bin Abdul Rahman bin Hamd Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala. Besar jasa dia, berhikmat untuk kitab siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Begitulah para ulama dari satu zaman ke satu zaman, mereka mengambil manfaat, saling memberi dan mengambil manfaat. Maka betapa beruntungnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, pahalanya berterusan dari jurusan ilmu dengan kitab-kitabnya yang pelbagai. Jadi nanti akan ada 2 pendahuluan untuk kitab ini. Pertamanya adalah mukadimah daripada Syekh yang memberikan hikmat terhadap kitab ini. Kemudian pengantar kedua tentang biografi ringkas tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Barulah kita akan memasuki penjelasan ringkas, mudah dan tepat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyampaikan kita kepada hal tersebut, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita untuk mempelajarinya sampai selesai. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.